Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan sambung perbincangan bab 4 dengan tajuk 4.2 iaitu peranan hormon dalam kitar haid. Okey, kita lihat hasil pembelajaran yang pertama iaitu dapat menyatakan maksud haid. Okey, haid adalah keluluhan dinding uterus atau endometrium. Endometrium tu maksudnya dinding uterus yang disertai dengan pengeluaran darah, tisu-tisu epitelium dan juga mukus melalui faraj. Okay, semasa haid, tisu pada endometrium iaitu tisu pada dinding uterus yang kaya dengan salur darah akan terurai dan dikeluarkan sebagai darah haid. Okay, tempoh kedatangan haid adalah antara 5 hingga 7 hari. Okay, dan kedatangan haid merupakan tanda permulaan akil balik, kematangan dan kesuburan bagi seorang perempuan. Okey, hasil pembelajaran yang kedua pula ialah dapat menghubungkaitkan haid dan juga kitar haid. Okey, apa itu kitar haid? Kitar haid merujuk kepada perubahan kitar bulanan yang berlaku dalam badan manusia iaitu wanita beserta dengan pengovulan dan juga pendarahan. Maksudnya dalam kitar haid itu bukan merujuk kepada waktu 5 hingga 7 hari haid itu sahaja, tapi ia melibatkan satu kitaran yang melibatkan proses pengovulan selain daripada proses pendarahan. Dan kitar haid berlaku selama 28 hari secara normalnya. Okey, tapi ada juga individu wanita itu mempunyai kitar haid yang berbeza. Secara umumnya, okey, setiap wanita akan mempunyai kitar haid selama 28 hari bagi satu kitaran haid. Okey, tanda permulaan kitar haid adalah bermula dengan pendarahan, okey, hari pertama, dan kemudian diikuti dengan pembinaan dinding endometrium. Okey, mula dengan pendarahan iaitu waktu haid, kemudian diikuti dengan pembinaan semula dinding endometrium. Okey, apabila darah haid telah bersih, sebenarnya dinding endometrium ataupun dinding uterus tadi sedang dibina semula sehingga menjadi lembut, tebal dan kaya dengan bekalan salur darah. Dan pada pertengahan kitar haid iaitu pada hari ke-14 akan ada proses pengovulan ataupun dengan kata lain iaitu pembebasan usid sekunder dari ovary berlaku. Okey, dan penebalan yang berlaku ni, okey, pembinaan semula dinding endometrium menjadi tebal sekiranya selepas pengovulan berlakunya proses persenyawaan usid sekunder dan dinding yang tebal tadi, dinding endometrium yang tebal tadi boleh bersedia untuk penempelan. Okay, so basically kitar haid melibatkan fasa pendarahan. Okay, number 1, pendarahan. Kemudian dalam kitar tersebut terlibatnya proses pembinaan semula dinding uterus, okay, selepas ia meluruh, dan dalam kitar haid ada juga proses pengovulan dan pengekalan dinding endometrium. Okay, so itulah haid dan kitar haid. Okey, hasil pembelajaran yang ketiga yang kita capai ialah untuk menyatakan kepentingan kitar haid. Okey, yang pertama, kitar haid membolehkan ovary membebaskan usid sekunder bagi setiap kitaran. Okey, jadi kat sini usid sekunder yang dihasilkan melalui proses oogenesis akan dibebaskan ke tiub fallopian.
Okey, yang kedua adalah untuk memperbarui dinding uterus. Okey, so memperbaharui dinding uterus bagi melakukan penebalan supaya ia boleh menerima ovum yang telah disenyawakan dan membolehkan penempelan embrio berlaku sekiranya terbentuk embrio selepas persenyawaan. Okey, yang ketiga dapat menyingkirkan haid iaitu darah pada dinding uterus tadi, okey, darah dan juga tisu epitelium tadi, okey, untuk disingkirkan akibat kegagalan persenyawaan ovum. So sekiranya tidak ada persenyawaan usid sekunder, okey, maka dinding uterus, okey, endometrium tadi bersama-sama dengan salur-salur darah dan juga tisu epitelium akan disingkirkan sebagai darah haid. Okey, yang keempat untuk merangsang perembesan hormon perangsang folikel FSH, yang kedua hormon pelutinan ataupun LH dan hormon estrogen serta progesteron. Okey, so sekiranya berlakunya kitar haid, ia akan melibatkan perembesan 4 jenis hormon yang dinyatakan. Okey, so inilah kepentingan kitar haid. Okey, hasil pembelajaran yang ketiga. Okey, ada soalan nombor 7 muka surat 128 yang menyatakan bahawa perempuan yang mengalami haid yang banyak dan lama perlu diberi rawatan bagi mengelakkannya dari keletihan. Nyatakan rawatannya dan terangkan mengapa. Okey, bagi seorang wanita, apabila ia mengalami haid, okey, mengalami haid, apa yang perlu diambil adalah wanita tadi perlu mengambil makanan yang kaya dengan ferrum, contohnya bayam, kerang, hati ayam ataupun mengambil pil ferrum. Okey, untuk apa? Kerana haid yang lama akan menyebabkan individu wanita tadi kehilangan darah yang banyak. Okey, dan individu mengalami keletihan kerana apabila kehilangan darah yang banyak, okey, dia kekurangan hemoglobin untuk mengangkut oksigen. Oleh itu, individu tadi akan kekurangan oksigen yang sampai ke sel-sel badan dan menyebabkan individu tadi mengalami keletihan. Oleh itu, dengan mengambil makanan yang kaya dengan ferrum, ia dapat membantu dalam pembentukan hemoglobin ataupun sel darah merah bagi menggantikan darah yang hilang semasa haid. Okey, jadi bila kita dah gantikan hemoglobin dan sel darah merah dengan mencukupi, maka oksigen yang diangkut ke sel-sel badan adalah mencukupi dan kita akan menghasilkan tenaga yang mencukupi untuk mengatasi masalah keletihan ataupun anemia. Okey, so itulah cara rawatan, okey, dan penerangannya kenapa kita perlu ambil ferrum, okey, semasa wanita itu mengalami haid. Okey, hasil pembelajaran yang keempat adalah untuk menyatakan hormon yang terlibat dalam kitar haid. Okey, so actually kitar haid iaitu kitar di mana melibatkan pendarahan, penebalan semula dinding endometrium dan juga pengovulan akan dikawal oleh dua kumpulan hormon. Ada 4 jenis hormon yang dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan yang pertama yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary dan berfungsi untuk mengawal perubahan dalam ovary. So hormon-hormon ini, okey, iaitu hormon perangsang folikel FSH dan hormon pelutinan ataupun kita panggil sebagai LH. Kedua-dua hormon ini adalah hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary dan apabila dirembeskan ia akan mengawal perubahan dalam
ovary dan dia juga akan mengawal perembisan dua lagi jenis hormon. Okey, dan kumpulan yang kedua, okey, hormon tadi adalah dirembeskan oleh ovary. Okey, jadi hormon FSH dan LH akan mengawal perembesan hormon estrogen dan progesteron oleh ovary. Oleh itu, hormon estrogen dan progesteron berfungsi untuk mengawal perubahan dalam uterus. Okey, so dua kumpulan hormon. Okey, ada 4 jenis hormon di sini yang akan mengawal kitar haid seseorang wanita itu. Okey, iaitu hormon perangsang folikel FSH, dalam bahasa Inggeris dipanggil follicle stimulating hormone, dan hormon perluteinan, okey, lutein hormon. Okey, dan juga kita ada hormon estrogen dan progesteron yang akan mengawal kitar haid. Okey, kita lihat hormon yang pertama iaitu hormon perangsang folikel FSH yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary iaitu di lobus anterior. Okey, kelenjar pituitary ada dua lobus. Okey, lobus yang depan dipanggil lobus anterior dan yang di belakang dipanggil lobus posterior. Okey, so kelenjar pituitary akan merembeskan FSH untuk yang pertama merangsang sel-sel folikel merembeskan estrogen. Okey, so nanti sebelum yang kita dah pernah bincang bahawa semasa individu wanita itu memasuki fasa remaja, okey, dalam ovary dia, okey, semasa fetus dan sehingga dia remaja, dalam ovary dia ada usid prima yang dikelilingi dengan, okey, dia ada usid prima dan usid-usid prima ini dilingkungi oleh folikel, sel-sel folikel yang kita panggil folikel prima. Okey. So kehadiran hormon FSH yang dirembeskan semasa bermulanya akil balik. Okey, FSH ni akan dirembeskan bila kita mula akil balik. Okey, jadi folikel ini akan dirangsang, okey, akan dirangsang untuk berkembang daripada folikel prima. Okey, folikel prima, akhirnya dia akan membentuk folikel yang lebih besar, lebih banyak dia punya sel-sel yang kita panggil folikel sekunder. Okey, dia akan membentuk folikel sekunder. Okey, dan folikel tadi akan berkembanglah, okey, folikel dari folikel prima menjadi folikel sekunder disebabkan oleh hormon FSH. Okey, jadi dia merangsang perkembangan folikel yang pertama, dan pada masa yang sama bila folikel sel-sel folikel ini terbentuk, dia akan merembeskan, okey, dia akan merembeskan hormon estrogen. So ada dua peranan FSH iaitu merangsang perkembangan folikel prima kepada folikel sekunder. Jadi dia akan tambah sel-sel folikel dan semasa sel-sel folikel ini bertambah, ia akan merangsang penghasilan estrogen oleh sel-sel folikel. Okey, so itulah peranan FSH. Okey. Dan hormon yang kedua ialah hormon perluteinan, juga dirembeskan oleh kelenjar pituitary dari lobus posterior, yang mana peranan LH adalah untuk merangsang pengovulan ataupun ovulasi, iaitu pembebasan usid sekunder dan juga jasad kutub dari ovary dan dilepaskan ke tiub falopio. Okey, so kalau kita ambil rajah ovary, bila berlakunya ovulasi, okey, daripada dalam follicle graph, kalau ingat dulu kita dah bincang, okey,
dalam folikel graf, iaitu folikel yang matang, dalamnya ada usit sekunder. Okey, ada usit sekunder di dalam ni dan juga jasad kutub yang terbentuk selepas meiosis 1. Okey, jadi bila berlakunya ovulasi, usit sekunder tadi akan dilepaskan ke tiub fallopian, okey, dan bersama-sama dengan jasad kutub. So inilah proses ovulasi yang disebabkan oleh kehadiran LH. Okay, yang kedua, peranan LH adalah membentuk corpus luteum. So, bila folikel graf membebaskan usit sekunder, okay, folikel yang tertinggal kosong dalam ni, folikel ini dinamakan, folikel yang kosong ini daripada folikel graf, ia telah menjadi corpus luteum. Okay, sebab apa? Sebab usit sekunder telah dibebas keluar meninggalkan folikel yang kosong, kantung yang kosong. So, kantung yang kosong ini kita panggil dia corpus luteum. Okey, jadi kehadiran LH dia akan membuat dua perkara ni lah, pengovulan, okey, ataupun ovulasi dan juga terbentuknya corpus luteum. Okey, dan bila corpus luteum terbentuk, maka ia akan merangsang perembesan estrogen. Jadi kat sini dia akan menyebabkan estrogen dirembeskan oleh ovary. Okey, jadi LH merangsang perembesan progesteron. Okey, kalau LH tiadalah progesteron dihasilkan. Okay, so 3 peranan hormon pelutinan ataupun LH dalam kitar haid. Okay, hormon yang berikutnya ialah hormon estrogen. Okay, yang ini hormon yang dibebaskan atau dirembeskan oleh ovary itu sendiri yang berperanan untuk membaiki dan menebalkan endometrium iaitu dinding uterus selepas berlakunya proses pendarahan ataupun selepas berlakunya haid. Okay, kita tahu tadi haid berlaku antara 5 hari hingga 7 hari. Okey, 5 hingga 7 hari. Okey, selepas proses haid, okey, apa yang berlaku semasa proses haid, dinding endometrium tadi akan meluruh dan selepas haid selesai ataupun berhenti, dinding endometrium tadi akan dibaik pulih dan ditebalkan dengan kehadiran hormon estrogen. Okey, dan selain daripada itu, kehadiran estrogen akan merencat perembesan LH iaitu ia merupakan tindak balas suap balik positif. Okey, selagi ada hormon estrogen, dia akan memberi tindakan suap balik positif kepada, bukan merencat kalau suap balik positif maknanya dia akan merangsang perembesan LH. Okey, so estrogen, okey, saya betulkan semula ya, estrogen, okey, dia adalah melakukan suap balik positif iaitu dia akan merangsang rembesan, okey, dia akan merangsang pituitary gland untuk merembeskan LH. Okay, so that's why dipanggil suap balik positif. Sekiranya estrogen level ataupun aras estrogen sangat rendah, jadi perembesan LH akan terganggu. Okay, jadi tidak ada LH yang dirembeskan. Jadi estrogen bila dia banyak, maksimum, dia akan merangsang perembesan LH. Okay, dan hormon yang terakhir adalah hormon progesteron yang juga dirembeskan oleh ovary disebabkan terbentuknya corpus luteum tadi, yang peranannya adalah untuk mengekalkan ketebalan dinding endometrium dengan salur darah. Maknanya dekat sini dinding endometrium akan semakin tebal dan
dikekalkan ketebalannya dengan mempunyai salur darah yang banyak bagi persediaan untuk penempelan embrio sekiranya berlaku persenyawaan. Okey, yang pertama. Dan yang kedua, untuk merencat rembesan FSH bagi menghalang pembentukan folikel graft dan pengovulan sekiranya berlaku persenyawaan. Maksudnya kat sini, bila progesteron, aras progesteron sentiasa tinggi, maknanya FSH dihalang untuk dirembeskan. So, sekiranya FSH tiada, maka tiadalah pembentukan folikel graft dan pengovulan. Yang ini melibatkan proses suap balik negatif. So, itulah peranan 4 jenis hormon iaitu FSH, LH, estrogen dan progesteron dalam kitar haid. Okey, kita lihat pula hasil pembelajaran yang kelima iaitu dapat menerangkan peranan hormon dalam mengawal atur kitar haid. Okey, ada 4 jenis hormon tadi. Okey, jadi kita lihat sebelum kita bincangkan rajah ini, kita lihat anak panah. Okey, anak panah yang solid yang macam ini adalah menunjukkan ia merangsang. Okey, manakala anak panah yang terputus-putus, dotted arrow, merujukkan ia proses yang merencat. Okey, so di sini akan ada proses gerak balas positif dan gerak balas negatif iaitu proses pengawal aturan. Okey, kita bermula dengan kelenjar pituitary. Apabila wanita itu mencapai akil balik, pituitary-nya dirangsang untuk merembeskan FSH. Okey, bermula dari akil balik sehingga berikutnya lah. Okey, so bila dia dapat rangsangan pituitary, so pituitary akan merembeskan FSH pergi mana? Ke dalam aliran darah dan dihantar ke ovary. Okey, so FSH dari pituitary dirembes melalui aliran darah ke dalam ovary. Apabila sampai di ovary, okey, kehadiran FSH akan merangsang pembentukan ataupun perkembangan folikel. Okey, kita ada folikel yang pertama iaitu folikel folikel primer. Okey, dalamnya ada usid primer. Okey, yang ni usid primer. Okey, kita ada usid primer di dalam folikel primer. Okey, folikel primer, usid primer, saya tuliskan dalam bentuk macam ni. Ni maksudnya primer. Okey, dan kita ada folikel di kelilingnya, kita panggil folikel primer. So, bila kehadiran FSH dalam ovary, okey, folikel tadi semakin berkembang. So, dia akan merangsang perkembangan dari folikel primer menjadi, sekarang kita ada folikel sekunder. Okey, folikel sekunder, dan semasa perkembangan folikel tadi dari folikel primer kepada folikel sekunder, sebenarnya berlaku proses meiosis 1 di mana usid primer telah menjalani proses meiosis 1 dan membentuk usid sekunder. Okey, terbentuknya usid sekunder dan juga jasad kutub. Okey, itu disebabkan oleh kehadiran FSH. Dan apabila folikel-folikel tadi berkembang, sel-sel folikel tadi akan merangsang perembesan hormon estrogen. Okey, kalau kita lihat ovary akan rembeskan hormon estrogen. Okey, peranan estrogen adalah untuk membaiki dan menebalkan dinding uterus ataupun endometrium yang luruh semasa haid. Okey, so FSH dirembeskan adalah hari pertama kita mengalami haid, okey, ataupun peluluhan dinding uterus. Okey.
So kemudian estrogen apabila mencapai aras yang maksimum, ia akan merangsang, okey, kita ambil aero ni, dia akan merangsang pituitary, okey, supaya merembeskan LH. So LH akan dirembeskan bila estrogen maksimum ataupun banyak. Okey, kemudian LH akan dirembeskan again kepada ovary dan ia akan merangsangkan proses ovulasi. Okey, maka usid sekunder pun dibebaskan ke tiub fallopian. Okey, yang ini adalah usid sekunder, kemudian dibebaskan ke tiub fallopian melalui proses ovulasi dan folikel yang tertinggal, folikel graft yang tertinggal tadi membentuk corpus luteum. Okey, so kita ada corpus luteum terbentuk dan kehadiran hormon LH juga merangsang corpus luteum untuk merembeskan progesteron. Nampak? Ovary merembeskan progesteron dan peranan progesteron adalah mengekalkan ketebalan dinding uterus. Okey, so aras progesteron akan meningkat. Okey, dan apabila progesteron meningkat, aras dia tinggi, kehadiran progesteron yang tinggi ini dia akan okey, saya pergi pada proses swap balik negatif pula. Okey, apabila progesteron level adalah tinggi, arasnya tinggi, dia akan, kita ambil arrow yang putus-putus ini, ia akan merencat penghasilan FSH. Okey, jadi bila progesteron tinggi, maksudnya individu tadi corpus luteumnya tidak merosot, jadi dia menghasilkan progesteron. So progesteron yang tinggi, satu, merencat penghasilan FSH, yang kedua, progesteron juga merencat. Okey, kalau kita tengok arrow ini, dia merencat proses penghasilan LH, maknanya dia merencat ovulasi. Okey, dan estrogen juga dia akan merencat penghasilan FSH. Okey, walaupun dia merangsang LH, tapi dia merencat pembebasan FSH. That's why masa estrogen tinggi, hanya LH dirembeskan, manakala FSH direncat untuk dihasilkan. That's why kitaran dia kena lengkap. Apabila estrogen dah rendah, progesteron dah rendah, barulah FSH dan LH. Proses ini diulang sekali lagi. Okey, itulah peranan hormon-hormon FSH, LH, estrogen dan progesteron dalam mengawal atur kita haid. Okey, untuk hasil pembelajaran 6 dan 7 iaitu menghubung kaitkan aras hormon dengan perkembangan folikel, okey, dengan proses pengovulan, dengan pembentukan corpus luteum dan juga perubahan ketebalan endometrium. Diminta pelajar merujuk kepada nota pada muka surat 132 iaitu penerangan tentang hubung kait tersebut. Okey, kita lihat yang pertama pada permulaan haid, okey, hari pertama darah haid keluar, sebenarnya kelenjar pituitary telah dirangsang untuk merembeskan FSH ke dalam aliran darah bagi merangsang ovary. Okey, kemudian FSH yang sampai di ovary akan merangsang perkembangan folikel primer menjadi folikel sekunder dan akhirnya matang menjadi folikel graft. Okey, pada waktu ini, okey, semasa perkembangan folikel ini, usid primer mengalami proses meiosis 1, okey, untuk membentuk usid sekunder. Okey, dan semasa
perkembangan folikel ini juga, sel-sel folikel akan merembeskan hormon estrogen. Okey, jadi day 1 sampai mula daripada hari pertama, inilah yang berlaku. Okey, dan estrogen akan mencapai FSH akan mencapai takat maksimum dia, aras yang maksimum pada hari kelima kelima kitar haid. Okey, maknanya FSH maksimum pada hari kelima. Okey, kemudian estrogen yang dirembeskan akan merangsang pembaikan dan penebalan dinding endometrium yang luluh semasa haid. Okey, hari pertama hingga hari ketujuh biasanya kita dapat haid tadi menyebabkan dinding endometrium meluluh. Okey, jadi dinding uterus tadi menjadi nipis. Okey, semasa haid. Okey, jadi untuk membaikinya, estrogen yang dirembeskan akan membaiki dan menebalkan dinding uterus tersebut. Okey. Kemudian pada hari ke-12 hingga hari ke-13 kitar haid, estrogen level ataupun kepekatan estrogen adalah pada takat maksimum. Okey, cukup tinggi dan ia akan merangsang rembesan LH dan pada masa yang sama merencat perembesan FSH. Okey, jadi maksimum estrogen yang cukup tinggi. Ada dua benda yang dia buat, iaitu suap balik positif, merangsang rembesan LH, suap balik negatif, merencat perembesan FSH. Okey, so apabila pituitary merembeskan LH, maka berlakulah proses ovulasi. Okey, so pada hari ke-12 dan 13 ini folikel betul-betul telah matang. Folikel tadi kita panggil folikel graft yang mengandungi usid sekunder dan folikel ini cukup matang untuk proses berikutnya. Okey, dengan kehadiran LH pada hari ke-12-13, folikel graft yang matang tadi akan meletus dan membebaskan usid sekunder ke dalam tiub fallopian dan menyebabkan proses pengovulan ataupun ovulasi berlaku. Okey, yang mana proses pengovulan ataupun ovulasi ini berlaku biasanya pada hari ke-14 dalam kitar haid. Okey, dan apabila pengovulan berlaku, folikel graft tadi menjadi lompang, menjadi kosong, lalu ia membentuk corpus luteum dan kehadiran corpus luteum tadi akan merembeskan hormon progesteron dan sedikit estrogen. Okey, jadi boleh bayangkan bila usid sekunder dibebaskan, folikel graft yang melingkunginya dia sekarang jadi kosong dalamnya. So now kita panggil dia corpus luteum. Okay, peranan corpus luteum merembeskan hormon estrogen dan sedikit progesteron. Dan kehadiran estrogen dan sedikit progesteron tadi akan terus merangsang penebalan dan yang paling penting adalah mengekalkan ketebalan dinding uterus, endometrium tadi, supaya ia bersedia untuk penempelan embrio sekiranya persenyawaan berlaku. Dan dinding endometrium ini ditebalkan dengan salur darah. Okey, so ia akan melakukan proses pemvaskularan. Maknanya dia akan tambah salur darah dengan banyak supaya dinding tadi tebal dan cukup bersedia untuk penempelan embrio. Okey, dan kehadiran progesteron dia akan merencat penghasilan FSH, suap balik negatif supaya tiada folikel baru
berkembang dan kepekatan progesteron akan mencapai maksimum pada hari ke-22 di mana ia juga akan merencat perembesan LH. So ada dua peranan progesteron kat sini. Okey, suap balik negatif yang dia buat ialah satu, merencat penghasilan FSH, pada masa yang sama dia juga merencat perembesan LH supaya dalam satu kitar haid tidak ada lagi kitar haid yang kedua. Okey, then kepekatan LH akan berkurang. Okey, bila kita rencat LH tadi, perembesan dia, kepekatannya akan berkurang menyebabkan corpus luteum akan merosot. Okey, jadi bila corpus luteum merosot, maka rembesan progesteron dan sedikit estrogen tadi juga akan menurun. Okey, daripada hari 22, 23 macam tu, LH akan berkurang 23, 24, 25, 26. Okey, LH akan berkurang, corpus luteum merosot, progesteron juga menurun dan pada hari ke-28 dinding endometrium akan terurai, maka kitar haid yang berikutnya akan berlaku. Okey, so bila dinding endometrium terurai, maka haid untuk kitar berikutnya akan berlaku. Okey, dan disebabkan penurunan progesteron dan estrogen, okey, FSH, okey, dan perencatan FSH tadi, maknanya FSH tadi akan dirangsang semula untuk dirembeskan. Okey, bermulalah kitar yang berikutnya di mana folikel akan berkembang semula dan kitaran akan berulang. So dalam masa 28 hari secara umumnya, okey, perubahan-perubahan hormon tadi akan mengawal perkembangan folikel, mengawal proses pengovulan, membentuk corpus luteum dan juga mengawal perubahan ketebalan endometrium dalam kitar haid. Okey, so setiap kitaran inilah proses yang berlaku dan hormon-hormon yang mempengaruhi proses tersebut. Okey, itu yang berlaku apabila tiada persenyawaan berlaku. Tetapi sekiranya, okey, katakan dalam kitar haid tersebut berlakunya persenyawaan selepas ovulasi. Pada hari ke-14 kita tadi tahu bahawa pengovulan berlaku, usid sekunder dilepaskan ke dalam tiub fallopian dan sekiranya persenyawaan berlaku selepas hari ke-14 tersebut, corpus luteum tidak akan merosot. Okey, ini akan menyebabkan progesteron dan estrogen kekal tinggi dan menyebabkan dinding endometrium berterusan berkembang dan akan memberi nutrien kepada embrio. Okey, bila kita tahu macam ni, okey, bila progesteron dan estrogen sentiasa tinggi, maknanya dinding endometrium akan sentiasa tebal untuk penempelan dan terus memberi nutrien kepada embrio. So, pada waktu ini individu perempuan tadi tidak mengalami haid lagi dan ini dipanggil sebagai tempoh kehamilan. Walau bagaimanapun, corpus luteum akan berterusan merembeskan estrogen dan progesteron hanya untuk 3 ke 4 bulan selepas proses persenyawaan. Okay, selepas itu, tugas penghasilan progesteron dan estrogen ini akan diambil alih oleh plasenta. Okey, mana plasenta yang akan hasilkan progesteron dan estrogen, mengekalkan aras progesteron dan estrogen yang tinggi sehingga bayi dilahirkan. Okey, so corpus luteum hanya merembeskan progesteron dan estrogen dalam masa 3 hingga 4 bulan. Masa tu plasenta akan mula terbentuk, okey, dan kemudian cukup matang. Dan apabila plasenta matang dalam masa 4 bulan selepas persenyawaan tadi, plasenta pula yang akan hasilkan progesteron dan estrogen untuk mengekalkan
dinding endometrium supaya penempelan embrio tadi, fetus tadi akan kekal menempel di dinding uterus sehingga proses kelahiran berlaku. Okey, so itulah hubung kait antara hormon dan juga proses-proses yang dinyatakan. Okay, so ada handout yang diberikan kepada kamu, handout 1 dan handout 2. So, bolehlah gunakan handout tersebut, okay, untuk melukiskan graf, okay. Handout kedua ada graf dan kemudian handout pertama ada menunjukkan pituitary gland, ovary dan juga dinding endometrium. Okey, so kita ulang atau buat rumusan daripada gambar rajah ni menggunakan gambar rajah proses yang berlaku. So inilah dipanggil lobus anterior bagi pituitary gland, yang mana apabila hari pertama haid berlaku, lobus ini dirangsang untuk merembeskan FSH ke ovary. Okay, so dia hantar ke ovary melalui aliran darah. So kita boleh lihat pada hormon yang dirembeskan. So hari pertama haid, okay, FSH dirembeskan, kita nampak graf FSH akan meningkat sehingga actually dia mencapai maksimum pada hari kelima. Okay, FSH dia mencapai maksimum pada hari kelima. So graf dia peak pada hari kelima. Okey, dan peranan FSH kita tahu dia akan merangsang pembentukan folikel. Okey, perkembangan folikel dari folikel prima menjadi folikel graf. Okey, kemudian folikel, sel-sel folikel akan merembeskan estrogen. Okey, dan estrogen tadi berperanan untuk merangsang pembaikan dan penebalan endometrium. So kalau kita tengok dekat sini, okay, bila FSH mencapai takat maksimum pada hari kelima, kita lihat estrogen mula dirembeskan. Okay, dia punya graf estrogen mula meningkat. Okay, daripada hari kelima ni, estrogen mula meningkat aras dia. Okay, nampak? Dan kita lihat pada perkembangan folikel, okay, folikel prima telah berkembang menjadi folikel sekunder. Okay, nampak jadi folikel sekunder. Dalamnya ada usid prima telah mengalami meiosis 1. Meiosis 1. Dalam folikel sekunder terdapatnya usid sekunder dan jasad kutub. Okey, berbalik pada dinding endometrium pula. Kalau kita lihat dari hari pertama haid, dinding endometrium meluruh, jadi ketebalannya merosot, dan apabila FSH dirembeskan dan estrogen dirembeskan pada hari kelima tadi, bila aras estrogen meningkat, kita lihat dinding endometrium, okey, ketebalan endometrium yang nipis tadi, ketebalannya telah meningkat. Okey, nampak ya? Okey, so itu dia punya stage yang pertama. Kemudian kita lihat pula apabila estrogen telah dirembeskan. Okey, kalau kita lihat estrogen dia akan mencapai takat maksimum pada hari ke-12 hingga ke-13. Okay. So bila maksimum hari ke-12 hingga 13, maksimum estrogen tadi, dia akan merangsang kelenjar pituitary, okay, lobus yang anterior pula, lobus posterior, untuk merembeskan LH ke ovary. So LH dirembeskan. Nampak? Kalau kita tengok estrogen meningkat pada hari ke-12 ke-13, peak dia, kita nampak LH mula dirembeskan. Okay. Dan masa ini folikel sekunder telah menjadi folikel graf yang matang. Okay, dalamnya ada usid sekunder. Okay, dan apabila LH mencapai takat maksimum pada hari ke-14,
folikel graf akan meletus, okey, membebaskan usid sekunder, pengovulan pun berlaku. Okey, so pengovulan berlaku. Pada waktu ini dinding endometrium telah dibaiki dan menjadi tebal. Okey, kita tengok pada hari 14 telah menjadi tebal. Okey. So itu LH pada hari 14 berlakunya ovulasi dan folikel graf yang lompang tadi, yang kosong tadi, telah membentuk corpus luteum. Okay. So dua benda berlakulah bila ada LH. Pengovulan berlaku, corpus luteum terbentuk, dan bila corpus luteum terbentuk maka akan dirembeskan pula hormon progesteron. Okey, kita lihat pula perembesan hormon progesteron. Okey. So, okey. Bila LH, okey, nampak sini LH telah terbentuknya, usid sekunder telah dilepaskan, corpus luteum terbentuk, maka progesteron dan sedikit estrogen dirangsang, dirembeskan oleh ovary, dan kita nampaklah graf progesteron mula meningkat. Okey, dan peranan progesteron kita tahu, okey, progesteron dirembeskan, dan kita tahu peranan dia ialah untuk menjadikan endometrium lebih tebal dan mengekalkannya. Okey, dan kita lihat pada dinding endometrium dia menjadi semakin tebal dan dikekalkan sehingga hari ke-22. Okey, so progesteron akan menjadi takat maksimum pada hari ke-22. Okey. Dan selepas itu, okey, pada hari ke-22, okey, bila kita tahu tadi apabila progesteron hadir, okey, kepekatan progesteron yang tinggi dia akan merencat FSH. Dia juga akan merencat penghasilan LH. Jadi, lama-lama kepekatan LH akan berkurang. Kalau kita tengok dekat sini, bila progesteron meningkat, LH punya level akan berkurang. Okey, FSH juga akan berkurang. Jadi bila tiada FSH, maka tiadalah hormon estrogen kan. Tapi disebabkan corpus luteum menghasilkan estrogen, sedikit estrogen, jadi aras estrogen yang rendah tadi tidaklah turun. Dia ada aras yang rendah sahaja. Okey, so apa yang berlaku bila tiada LH, corpus luteum akan merosot. Nampak ya, corpus luteum akan merosot dari hari ke 23, 4, 5, 6. So corpus luteum merosot. Bila corpus luteum merosot, progesteron, aras progesteron dan estrogen juga akan merosot. Okey, so bila aras progesteron merosot, kita lihat dinding endometrium pun akan mula meluruh, dan pada hari ke-28 ini, okay, bila dinding ini meluruh, kita katakan individu tadi mengalami haid yang berikutnya. Okay, dekat sini selepas hari ke-28, hari akhir dalam kita haid tadi, hari ke-28 bermula di sini, haid yang kedua atau haid yang berikutnya berlaku. Haid yang berikutnya berlaku dekat sini sebab aras progesteron menurun, aras estrogen menurun, okey, dan haid yang berikutnya akan melakukan kitaran haid yang berikutnya. Okey, so inilah hubung kait kalau kita nak bincangkan peranan hormon-hormon hormon-hormon yang dirembeskan oleh pituitary dan hormon yang dirembeskan oleh ovary. So kita kena lihat keseluruhan rajah ini, okey, dan boleh menganalisis rajah tadi, okey, yang ni rajah ini dengan graf-graf hormon-hormon tersebut serta perkembangan folikel dan juga perubahan ketebalan endometrium sekaligus. Okey, so rajah ini saya harap pelajar boleh memahami graf ini, okey.
perkembangan folikel, graf perubahan hormon dalam ovary dan juga ketebalan endometrium sekaligus dengan penerangan di muka surat 132. Okey, sekarang kita bincang pula hasil pembelajaran yang ke-8 iaitu dapat menyatakan maksud sindrom prahaid. Sindrom prahaid ataupun kita biasa sebut PMS, Premenstrual Menstrual Syndrome, iaitu berlaku disebabkan ketidakseimbangan hormon kepada wanita. Okey, gejalanya tidak khusus, okey, sama ada gejala terhadap fizikal, mental dan emosi. Tanda-tandanya adalah tidak khusus bagi seseorang wanita sebelum haid bermula. Okey, prahaid maksudnya sindrom sebelum haid bermula. Okey, PMS berlaku disebabkan ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron semasa kita haid. Antara gejala-gejala terhadap fizikal wanita tersebut sebelum haid, okey, sindrom prahaid dia sebelum berlakunya haid, dari segi fizikal, okey, ada wanita yang akan mengalami sakit pinggang, ada yang pening kepala, hitam, loya dan sakit sendi. Okey, itu adalah tanda gejala fizikal. Bagi gejala mental, biasanya wanita tadi ada yang kurang daya ingatan dan sukar memberi tumpuan. Okey, dan gejala bagi emosi, okey, setengah wanita menjadi cepat marah, ada yang pendiam, muram, gelisah, mudah tersinggung, sakit perut dan sakit kepala. So, yang ini semua kita panggil mood swing yang berlaku kepada individu wanita sebelum haidnya bermula dan ia mungkin berulang-ulang pada setiap kitar haid. Jadi, untuk memahami individu wanita itu, inilah keadaannya apabila ia mengalami sindrom prahaid sebelum haid bermula. Okey, kesan yang kedua ialah ketidakseimbangan hormon pada wanita boleh menyebabkan keguguran, okey, pada wanita-wanita yang hamil. Okey, apa itu keguguran? Maksudnya ialah penyingkiran fetus yang belum matang. Okey, mungkin pada usia beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum tarikh yang sepatutnya fetus tadi dilahirkan. Okey, antara faktor-faktor yang menyebabkan keguguran ialah yang pertama, aras progesteron yang menjadi rendah selepas penempelan. Okey, tiba-tiba corpus luteum tadi merosot dan bila corpus luteum merosot, okey, tanpa mungkin kita tak tahu apa puncanya, bila corpus luteum merosot, aras progesteron akan merosot menjadi rendah dan dinding endometrium akan meluluh. So, bila endometrium meluluh, embrio yang telah menempel akan disingkirkan bersama-sama dengan dinding tersebut. So, berlakulah keguguran. Okey, yang kedua faktornya mungkin disebabkan bentuk uterus tidak normal atau embrio tadi mempunyai gen yang tidak normal. Bermaksud embrio tadi akan menghasilkan kecacatan kepada fetus. Okey, jadi dia tidak boleh berkembang disebabkan gen yang tidak normal. Jadi embrio tadi akan luluh, okey, bersama dinding. Okey, terdapatnya penyakit pada ibu tersebut, contohnya sifilis. Sifilis ni adalah penyakit STD iaitu Sexual Transmitted Disease, atau ibu tadi mengalami tekanan darah yang tinggi dan juga kencing manis.
Okey, ini juga akan menyebabkan fetus tadi disingkirkan sebelum matang, iaitu ibu tadi mengalami keguguran. Dan yang terakhir faktornya ialah tekanan fizikal yang teruk. Mungkin contohnya mungkin mengalami kemalangan dan memberi impak yang sangat teruk, impak fizikal yang sangat teruk ke atas ibu tersebut, ibu yang mengandung tersebut, menyebabkan ketidakseimbangan hormon pada individu tersebut. Okey, mungkin juga uterusnya menjadi tidak normal, okey, dan ia juga menyebabkan keguguran. Okey, inilah kesan yang kedua ke atas ketidakseimbangan hormon pada wanita. Dan kita akan bincangkan hasil pembelajaran yang ke-9, iaitu menyatakan maksud putus haid, iaitu kesan ketidakseimbangan hormon yang ketiga yang berlaku pada wanita, di mana putus haid. Okey, putus haid maksudnya kat sini ialah tempoh masa terhentinya pengovulan dan haid. Maknanya individu tadi tidak mengalami kitar haid langsung. Berhentilah kitar haid, itulah dipanggil putus haid. Okey, antara tempoh mulanya berlaku putus haid ini adalah pada usia 44 hingga 55 tahun. Ada individu tu seawal 44 tahun telah putus haid. Ada individu wanita itu pada usia 55 tahun baru dia putus haid. Bergantung kepada individu tersebut. Okey, kenapa dan bagaimana proses putus haid ini boleh berlaku? Okey. Sebenarnya putus haid ini adalah perkara yang semula jadi, iaitu perubahan semula jadi yang berlaku dalam hidup wanita, di mana apabila usia meningkat menyebabkan ketidakseimbangan hormon, dan apabila penuaan berlaku ovary menjadi tidak aktif. Dan FSH serta LH yang dirembeskan adalah dalam kuantiti yang kecil. Jadi pituitary merembeskan sedikit FSH, merembeskan sedikit LH, dan pada masa yang sama ovary sudah tidak menjadi aktif, jadi ia tidak merangsang perkembangan folikel. Okey, jadi perkembangan folikel menjadi terhad. Estrogen dan progesteron adalah di bawah paras normal. Okey, jadi estrogen dan progesteron yang dihasilkan sangat rendah, menyebabkan tiada ovum dihasilkan. Okey, so tiada FSH maknanya tiada perkembangan folikel prima kepada folikel sekunder, maknanya tiadalah usid prima mengalami meiosis 1 menjadi usid sekunder. Jadi tak ada usid sekunder, tiada folikel sekunder, tiadalah pengovulan berlaku. Jadi individu tadi tidak melepaskan ovumnya ke tiub fallopian. Okey. So ia bermula apabila tempoh masa kedatangan haid itu menjadi pendek. Okey, dia bermula apabila orang tu mula putus haid, dia akan mendapati bahawa haid dia menjadi semakin pendek, sedikit, dan akhirnya dia akan berhenti. Tiada lagi haid dan tiada lagi kitar haid pada individu yang telah mengalami putus haid ataupun kita panggil menopause. Okey, so itulah ketidakseimbangan hormon yang ketiga. Okey, antara gejala menopause ialah yang pertama dari segi fizikal, individu yang mula merasa yang akan mula memasuki fasa menopause, dia akan merasa panas, berpeluh dan kulit menjadi berkedut secara fizikalnya, dan ketumpatan tulang semakin berkurang menyebabkan berlakunya osteoporosis. Okey, kerana punca osteoporosis bagi wanita yang menopause ialah kerana kekurangan estrogen. Kita tahu estrogen membantu dalam penyerapan kalsium ke dalam tulang. Jadi bila individu tadi kekurangan estrogen, maka unsur kalsium yang dalam tulang tadi akan berkurang, kehilangan kalsium dan tulang menjadi kurang padat. So, individu yang mengalami menopause, wanita yang mengalami menopause lebih berisiko mendapat
osteoporosis. Okey, itu gejala fizikal. Okey, gejala fisiologi ialah ovum tidak dihasilkan menyebabkan individu tadi sukar tidur dan juga berisiko mendapat penyakit arteriosklerosis dan juga yang berkaitan dengan jantung. Dan gejala emosi bagi individu yang menopause ialah cepat marah, muram, kurang daya tumpuan, sama seperti individu yang mengalami PMS kerana ketidakseimbangan hormon pada wanita tersebut. Okey, so itulah saja tentang hormon-hormon yang terlibat dalam kitar haid, dan sekiranya hormon-hormon tadi tidak seimbang, ia akan menyebabkan beberapa kesan ke atas wanita tersebut, antaranya PMS, keguguran dan juga menopause ataupun putus haid. Okey, so untuk tajuk 4.2 ada tugasan iaitu soalan 8 hingga 18 bermula muka surat 130 hingga 136 yang perlu dilengkapkan oleh pelajar. Okey, dan setiap soalan tadi perlu dibincangkan dengan sebaiknya. Okey, dan sehingga itu bagi tajuk 4.2 selesailah tugasnya. Okey, selesailah tajuk 4.2. Kita akan bincang tajuk yang berikutnya iaitu 4.3 perkembangan awal zygot dalam manusia pada video yang berikutnya. Okey, so untuk 4.2 itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.